Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami akan membentangkan berkenaan dengan analisis video menggunakan teori psikologi untuk subjek FCE 3200 Psikologi Pendidikan. Berikut adalah ahli kumpulan kami. Yang pertama, saya sendiri iaitu Aisyah Naimah binti Al-Fatah bernombor matrik 204-206. Dan saya Nur Sauda binti Saidin bernombor matrik 200336. Berikut adalah isi kandungan yang akan kami bentang pada hari ini, iaitu terdiri daripada 6 isi kandungan. Yang pertama adalah andaian yang dibuat oleh video. Yang kedua, jenis kanak-kanak atau keluarga yang digambarkan. Yang ketiga, mesej yang disampaikan oleh video. Yang keempat, bagaimana video direlatekan dengan menggunakan teori psikologi. Yang kelima, implikasi video untuk kanak-kanak, keluarga dan komuniti. Dan yang terakhir sekali adalah peranan pendidik dan ibu bapa. Untuk tayangan video, kami telah memilih satu filem pendek yang bertajuk Gift. Do You Parents Embrace You? Untuk andaian dari video, anak tersebut selalu merasa ayahnya seorang yang gagal. Dan anak tersebut malu dengan situasi keluarganya yang tidak kaya, malah seorang yang miskin. Dalam video ini juga, kami dapati yang kurangnya komunikasi yang menyebabkan salah faham dalam keluarga tersebut. Dan juga sikap mementingkan diri dan tidak suka berterus terang. Untuk rumusan dari video, kisah ini mengisahkan tentang seorang anak lelaki yang tidak menyukai ayahnya kerana baginya ayahnya seorang yang gagal dan miskin. Sebenarnya ayahnya sentiasa berusaha keras dalam melakukan pekerjaan dan telah melakukan banyak pekerjaan, antaranya mengadakan flyers, menjadi badut dan menjual surat khabar. Anak lelaki di dalam video ini menunjukkan sikap kurang ajar terhadap ayahnya dan selalu tidak puas hati dengan ayahnya. Tanpa disedari oleh anak lelaki, ayahnya telah mengajar cara menabung dari sejak kecil serta memberi nasihat yang membawa maksud yang tersurat dan tersirat tentang kehidupan. Disebabkan kehidupan mereka sangatlah miskin, anak lelaki tersebut belajar dengan bersungguh-sungguh untuk berjaya kerana dia tidak mahu miskin seperti ayahnya. Dan apabila anak lelaki tersebut semakin membesar dan berjaya, dia semakin melupakan ayahnya dan tidak balik ke kampung sewaktu perayaan atau pada hari lapang. Anak lelaki tersebut juga tidak pernah menganggap ayahnya sebagai sumber inspirasi, sehingga terbongkarlah satu rahsia besar ayahnya selepas ayahnya sudah meninggalkannya. Ayahnya selama hidup sentiasa menderma atas nama anak lelakinya dan mencederakan kanak-kanak kurang upaya. Ayahnya sentiasa menolong orang lain dan tidak mementingkan diri. Dan anak lelaki tersebut sangatlah menyesal akan perbuatan yang dilakukan oleh dirinya terhadap ayahnya. Lalu dia menggantikan tempat ayahnya sebagai badut untuk meneruskan perjuangan ayahnya, iaitu membuat orang lain gembira. Dari video ini, jenis kanak-kanak atau keluarga yang digambarkan ialah jenis kanak-kanak yang digambarkan dalam video ini ialah kanak-kanak yang berusaha gigih untuk mengubah kehidupannya. Ini dapat dilihat apabila anak lelaki tersebut tidak mahu kehidupannya apabila besar menjadi miskin seperti ayahnya. Lalu beliau berusaha bersungguh-sungguh dalam pembelajaran untuk menjadi seorang yang kaya dan berjaya. Ini juga dapat dilihat apabila kanak-kanak kurang upaya berjaya dalam kehidupan setelah berputus asa dengan kehidupan pada sebelum ini. Jenis keluarga yang digambarkan adalah keluarga yang menasihati. Ini dapat dilihat apabila keluarga ini, ayah kepada keluarga ini menasihati anak lelakinya untuk mengenal pemberian dan menghargai sesuatu perkara. Mesej yang disampaikan daripada video, yang pertama adalah sifat kesederhanaan yang diterapkan dalam kehidupan. Yang kedua, sentiasa bersyukur dalam pelbagai keadaan. Yang ketiga, nilai kasih sayang sesama anggota keluarga. Yang keempat, rasional dengan tindakan yang dilakukan. Yang kelima, menghargai dan memuliakan seseorang. Dan yang terakhir sekali adalah haruslah membantu orang lain yang dalam kesusahan. Okey, seterusnya kita masuk kepada teori psikologi. Bagaimana video yang dipilih oleh kami menggunakan teori psikologi. Terdapat 3 teori psikologi yang kami
dapat daripada video tersebut iaitu teori pembelajaran sosial, teori perkembangan kognitif iaitu teori Vygotsky, teori konsep kendiri iaitu teori Carl Rogers. Seterusnya, okey, untuk teori pembelajaran sosial, konsep bagi teori pembelajaran sosial ialah teori ini mengatakan bahawa tingkah laku manusia dipelajari melalui pemerhatian daripada permodelan atau melihat orang lain. Daripada video yang kami tonton, di akhir video tersebut, contoh daripada video itu, klip tersebut menunjukkan budak lelaki itu mengikut jejak langkah ayahnya iaitu membantu orang yang kurang bernasib baik, menghiburkan mereka serta menyebarkan kegembiraan kepada mereka. Di mana anak lelaki itu meniru perbuatan ayahnya yang di mana dia menyedari bahawa menggembirakan orang lain adalah merupakan sesuatu perkara yang baik yang dapat diteruskan dan diperjuangkan olehnya. Seterusnya, teori yang kedua adalah teori perkembangan kognitif Vygotsky. Konsep bagi teori ini adalah teori ini menekankan peranan sosial dan budaya dalam perkembangan minda kanak-kanak. Terdapat dua faktor utamanya iaitu interaksi sosial dan kemahiran berbahasa. Contoh daripada video yang kami tonton ialah dalam video tersebut, badut dewasa itu iaitu ayah kepada budak lelaki itu sentiasa berinteraksi dengan kanak-kanak yang kurang upaya kerana kanak-kanak orang kurang upaya ini mempunyai sesetengah daripada mereka mempunyai kecacatan daripada segi mental, ada yang daripada segi fizikal dan mereka ini kadang-kala berasa sudah lelah dengan hidup dan berputus asa untuk hidup. Tetapi dengan adanya badut dewasa ini atau ayah budak lelaki ini, kanak-kanak ini menjadi orang yang berguna. Disebabkan daripada badut dewasa ini, pemikiran kanak-kanak berkembang dan mereka juga pemikiran berkembang daripada pergaulan daripada orang lain iaitu badut dewasa. Seterusnya, teori yang terakhir ialah teori konsep kendiri Carl Rogers. Konsep bagi teori ini adalah penilaian seseorang ke atas dirinya sendiri sama ada secara positif atau negatif. Ia berkait dengan perasaan kita terhadap kebolehan kita, perkara yang berlaku pada kita dan perkara yang akan berlaku pada diri kita. Contoh daripada video yang kami tonton ialah ayahnya yang tahu kebolehan pada dirinya iaitu bekerja keras, melakukan pelbagai pekerjaan demi menyediakan wang kepada anak lelakinya serta menggembirakan kanak-kanak yang kurang berupaya yang lain. Daripada video ini, ayahnya tahu bahawa dengan kebolehan dirinya yang bekerja keras, dia dapat menyediakan wang kepada anak lelakinya. Dan dengan dia menjadi seorang badut dewasa, dia dapat menggembirakan kanak-kanak yang kurang berupaya. Dan yang kedua adalah anak lelakinya yang tahu kebolehan pada diri dia untuk berjaya, lalu dia belajar bersungguh-sungguh untuk berjaya. Seperti daripada dalam video itu, anak lelakinya belajar bersungguh-sungguh dan berjaya memasuki universiti dan berjaya bekerja dalam sesebuah syarikat dan kemudian dia menjadi kaya daripada pekerjaannya. Seterusnya ialah implikasi video kepada kanak-kanak, ibu bapa dan masyarakat. Implikasi kepada kanak-kanak, yang pertama, kanak-kanak mudah terpengaruh dengan apa yang dilihat, di mana kanak-kanak ini apabila daripada video tersebut, apabila budak lelaki itu dewasa, dia dapat melihat pekerjaan ayahnya iaitu menjadi badut dewasa
Jadi dengan 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 apa itu? Dengan pekerjaan badut dewasa itu, dia terpengaruh untuk menggembirakan kanak-kanak kurang upaya yang lain. Seterusnya ialah memupuk mereka untuk menabung dan berkongsi rezeki dengan orang lain. Contoh daripada video tersebut, ayah ayah kepada budak lelaki tersebut memberi duit kepada anak lelaki tersebut. Kemudian anak lelaki tersebut dia mengajar anaknya untuk menabung sedikit demi sedikit daripada duit yang mereka dapat, dan mereka kongsi rezeki dengan orang lain. Maksudnya mereka ayahnya dalam senyap-senyap menderma di atas nama anaknya untuk kanak-kanak kurang upaya. Yang ketiga ialah implikasi kepada kanak-kanak, iaitu sentiasa bersederhana dan mensyukuri nikmat yang diterima. Daripada video tersebut, ayahnya sentiasa hidup bersederhana saja walaupun duit yang mereka dapat itu banyak, tapi dia mensyukuri nikmat yang diterima. Dia hanya hidup bersederhana. Okey, seterusnya. Bagi implikasi kepada ibu bapa, daripada video ini kita boleh nampak, kita boleh lihat kasih sayang antara anggota keluarga, di mana ayah kepada budak lelaki ini sangat sayang kepada anak lelakinya sehingga sanggup bekerja keras untuk mendapatkan wang. Seterusnya adalah memupuk komunikasi yang positif dalam keluarga, di mana ayah kepada budak lelaki ini sentiasa memberi kata-kata yang positif dan nasihat kepada anak lelakinya supaya sentiasa tidak berlaku perselisihan faham atau pergaduhan antara keluarga. Seterusnya ialah meneladani sifat baik yang dicontohi. Daripada video ini, ibu bapa dapat dapat menjadikan diri mereka sebagai role model ataupun contoh teladan kepada anak-anak, sama ada anak sendiri ataupun kanak-kanak yang kurang upaya, supaya dapat dipraktikkan di dalam kehidupan seharian. Seterusnya, untuk implikasi kepada masyarakat, masyarakat dapat memupuk sifat penyayang antara satu sama lain, di mana di dalam video kita dapat lihat ayah kepada budak lelaki tersebut sentiasa menolong orang di persekitarannya yang dalam kesusahan. Yang kedua adalah masyarakat mendidik generasi yang suka menabung dalam masyarakat. Dengan adanya sikap menabung, kita dapat mendidik generasi yang akan datang untuk sentiasa menabung dan bersikap sederhana dalam kehidupan. Implikasi kepada masyarakat yang ketiga ialah dapat mengukuhkan sikap menghargai dalam masyarakat. Sebagai contoh, kanak-kanak yang kurang upaya yang sudah berputus asa dalam kehidupan, apabila besar, beliau sentiasa mengingati badut dewasa yang telah memberi kata-kata semangat kepadanya dan menghubungi anak lelaki badut tersebut dan memberi trofi di atas pendermaan anak lelaki, di atas pendermaan badut dewasa itu di atas nama anak lelaki tersebut. Jadi daripada situ kita dapat lihat kanak-kanak kurang upaya ini sentiasa menghargai dan kita dapat memupuk sikap menghargai dalam masyarakat tersebut. Seterusnya peranan pendidik dan ibu bapa. Jadi sebagai seorang pendidik, kita mestilah menjadi pengajar, pendidik dan pembimbing kepada kanak-kanak pada zaman sekarang.
Hal ini kerana sebagai pendidik mereka banyak menghabiskan masa separuh daripada masa kehidupan seharian mereka di sekolah. Jadi dengan adanya pendidik, kita dapat mencipta persekitaran yang merangsangkan perkembangan daya berfikir mereka, di mana kita dapat menerapkan elemen-elemen kekeluargaan dalam pembelajaran mereka di sekolah. Kemudian sebagai seorang pendidik juga, kita perlu mengenal pasti masalah kepada pelajar-pelajar agar kita dapat memberi idea penyelesaian kepada pelajar. Jadi daripada situ pelajar-pelajar dapat menyelesaikan masalah dan tiada tanggapan negatif terhadap keluarga mereka. Okey, seterusnya untuk peranan ibu bapa pula, sebagai seorang ibu bapa, ibu bapa perlu memperuntukkan masa bersama kanak-kanak. Bukan sahaja hanya masa waktu makan, tapi perlu memperuntukkan masa untuk bersama-sama melihat mereka mengulang kaji ataupun bermain bersama mereka, berkomunikasi bersama mereka, kerana kanak-kanak ini memerlukan tempat luahan untuk mereka menceritakan masalah mereka menceritakan kehidupan apa yang aktiviti yang dilakukan kehidupan seharian mereka. Seterusnya ibu bapa juga perlu memberi sokongan dan dorongan. Sebagai contoh, ibu bapa sentiasa membawa mereka membeli buku latihan, membawa mereka pergi pertandingan yang mereka ingin sertai, dan sentiasa memberi kata-kata semangat yang mana membantu membina kesihatan mental mereka, dan mereka tidak terganggu emosi dan perasaan mereka untuk meneruskan pembelajaran dan meneruskan kehidupan mereka. Untuk kesimpulan, kanak-kanak ni merupakan generasi yang akan mencipta negara pada masa hadapan. Jadi para pendidik dan ibu bapa perlulah melihat secara holistik, iaitu secara menyeluruh tahap perkembangan dari segi kognitif, sosial dan kendiri kanak-kanak tersebut. Hal ini kerana kanak-kanak ni maafkan saya. Hal ini kerana kanak-kanak ni perlu menghadapi pelbagai cabaran pada masa hadapan. Dan sekiranya tiada pendidik dan ibu bapa yang membimbing, mendidik serta menidakkan nilai-nilai murni dalam diri mereka, maka mereka ni kemungkinan akan menjadi seorang gagal dalam kehidupan. Oleh itu wajarlah ibu bapa dan guru-guru menjadi contoh teladan kepada kanak-kanak agar dapat memperkembangkan dari segi mental dan fizikal mereka. Sekian, terima kasih.